Jangan duk ungkit. Kadang-kadang suami ungkit. Weh Leha, kalau aku tak kahwin dengan kau, pramugari Asia pun nak dekat aku. Habis tu kenapa awak tak kahwin dengan dia je? Kenapa dengan saya juga? Akak-akak jangan cakap macam tu pada suami. Menyesal saya kahwin dengan abang tau. Dah lah gigi tu rongak. Jangan cakap macam itu. Cubalah kita rasa bahagia tuan-tuan. Enjoy dengan isteri kita. Ustaz, bagaimana nak enjoy dengan isteri? Macam mana Ustaz? Saya cakap pada tuan-tuan. Tuan-tuan ni lagi untung daripada saya. Saya tengok isteri orang lebih lama daripada tengok isteri sendiri. Balik rumah jarang-jarang tuan-tuan. Sekali balik, sekali tengok, ya Allah, dah gemuk bini aku. Duk tengok isteri orang tak habis-habis. Tuan-tuan duk nampak isteri tuan-tuan tiap-tiap hari. Enjoy lah. Solat berjamaah. Tapi isteri saya tak nak hormat pada saya Ustaz. Saya nak tanya abang satu ya. Ulang balik soalan. Isteri saya tak hormat pada saya Ustaz. Apa saya nak buat? Baik. Saya tanya pada abang. Soalan pertama. Abang ada tak bangun semayang malam? Ada tak buat tahajud? Ada tak menghidupkan malam? Nama dia Qiyamul Lail. Ada. Setiap bulan, setiap minggu, setiap hari. Setahun sekali, 10 hari yang terakhir dalam bulan Ramadan. Ni bulan 4, bulan 5 ni saya buat balik lah Ustaz. Abang baca dalam Al-Quran. Allah Ta'ala sebut dalam surah Muzammil. Dalam surah Muzammil, dalam surah Muddathir. Allah Ta'ala perintahkan Nabi Muhammad supaya bangun semayang malam. Supaya dapat kekuatan, supaya dapat kehebatan. Di antara benda yang boleh mendatangkan hebat dan kebaikan ialah bangun semayang malam. Qumil lail illa qalila. Bangunlah semayang malam walaupun sedikit. Macam mana isteri kita nak hormat pada kita? Anak-anak nak hormat pada kita. Kita tak pernah bangun semayang malam. Jangan kata nak semayang malam, subuh pun lepas. Macam mana? Kekang-kang tidur pukul 9. Kemudian nak suruh isteri taat pada kita. Nak suruh anak-anak taat pada kita. Tak ada maknanya abang. Isteri akan rasa berbangga. Isteri akan rasa seronok. Isteri akan rasa hormat pada tuan-tuan. Pukul 5 bangun. 5:30 sembahyang pagi, sembahyang malam. Allahu Akbar. 6 pagi. Halo. Dah. Hello. Okey, ada balik lepas. Pukul 6 pagi start motor, jalan kaki ke tak pun turun ke masjid, ke surau tuan-tuan. Setiap pagi cuba tuan-tuan buat. Anak-anak akan hormat. Sekarang bila kita tegur anak kita, Aiman. Anak buat bodoh. Dah nama dia Aiman tak kisah. Aiman, dia buat tak kisah. Keluar tuan-tuan. Budak ni kurang hajar betul. Anak kita tu. Kenapa dia boleh kurang hajar pada kita? Kita panggil dia tak menjawab. Kita panggil dia tak berhenti. Kita panggil dia tak datang. Hei Aiman. Elok dia keluar. Astaghfirullahaladzim. Gelak budak ni. Confirm dia buat. La ilaha illallah. Jawapan dia mudah. Kita jarang semayang malam. Cubalah bangun semayang malam tuan-tuan. Isteri akan hormat. Bila kita dah sebulan 2 semayang malam, satu malam isteri tanya, abang, pagi besok abang solat tahajud tak? InsyaAllah. Isteri akan jawab, abang, saya nak ikut jemaah. Kita buat jemaah. Oh, seronoknya tuan-tuan. Semayang tahajud 2 suami isteri. Allahu Akbar. Seronok. Kita rasa tenang rumah tangga kita. Habis semayang pukul 5, pukul 6, turun flat, datang ke surau. Tiap-tiap pagi suami buat. Akak-akak cuba ikut tengok suami itu pergi surau. Surau sepatutnya belok ke kiri.
Suami kita turun, belok ke kanan. Mana pula orang tua ni? Rupanya dia ke rumah janda depan tu tuan-tuan. Astagfirullahalazim. Jadi akak-akak cubalah buat. Anda mampu mengubahnya akak. Dia akan rasa seronok bila kita solat berjamaah. Ibadah berjamaah. Ni tuan-tuan. Anak-anak. Di antara kegembiraan seorang isteri. Ialah bila abang-abang solat. Abang-abang jadi imam untuk dia orang. Cubalah abang buat. Kita dah kahwin 30 tahun. Kita dah kahwin 25 tahun. Tak pernah kita jadi imam. Tak pernah kita jadi khalifah baca Yasin dalam rumah. Tak pernah kita baca doa ni. Anak-anak baca aminkan doa selamat yang kita baca. Cuba buat tuan-tuan. Dah sampai dah masa dia. Di surau kita ni ada ustaz. Di surau kita ni ada tu imam. Belajar dekat ada imam. Saya nak jadi imam pada isteri saya. Ustaz tolong tengokkan bacaan saya. Ustaz tolong tengokkan pergerakan saya. Bila tuan-tuan jadi imam, apa isteri rasa? Orang Kedah sebut habis meter. Naik motor tu, meter tu habis out. Bangganya macam itu pula. Leha, mai semayang mai. Abang jadi imam semayang Zuhur. Subhanallah. Isteri ni berlari-lari anak pergi bilik air. Kejap abang, kejap. Pun suami angkat takbir. Allahu Akbar. Isteri pun ikut di belakang. Allahu Akbar. Dalam hati isteri kata, ya Allah, pilihan yang tepat. Tengok-tengok suami baca kuat pula Fatihah sembahyang Zuhur. Bismillahirrahmanirrahim. Isteri kata, tak tepat lagi pilihan aku. Apa yang bodoh punya lelaki. Zuhur kau kat sembahyang Jumaat ke apa ke? Allah. Jadi tuan-tuan, lepas ni kita semayang bersama. Besok puasa bersama hari Khamis nanti insya-Allah. Isnin depan puasa bersama tambah-tambah. Isteri kita nak qada. Ni bulan Rejab Syakban ni tuan-tuan start nak qada dah makcik-makcik di belakang. 8 bulan dulu tak nak qada. Dekat-dekat Ramadan kelang kabut ni 10 hari lagi. Oi banyak oi kelang kabut. Abang-abang tahu tak, dia orang nak qada lagi 10 hari yang dia tinggal Ramadan tahun lepas. Seksa tau. Dengan kerja, dengan jam, dengan anak-anak. Tapi mereka akan rasa tenang mereka qada puasa bila abang-abang kata, abang pun nak puasa. Abang, besok saya puasa qada tau. Lagi 10 hari. Ya ke? Kalau gitu abang pun nak sahur, nak puasa sekali. Kita bangun sahur sama-sama nak. Seronoknya. Ini tidak. Bila isteri cakap, abang, besok saya nak puasa tau, nak qada. Lagi 10 hari. Padan muka kau. Awal-awal tak nak qada. Dah waktu kecemasan macam ni, sibuklah kau pun. Jangan cakap macam itu. Besok pagi, tuan-tuan bangun pukul 5, masakkan dekat dia. Masak nasi goreng, tumbuk cabai-cabai, cili-cili tu. Pukul 5 suku bergegar rumah flat tu. Siapa pula pagi-pagi buta menumbuk sambal ni? Rupanya abang-abang yang masakkan nasi untuk isteri. 5:30 dia bersahur, besok pergi kerja dia puasa. Dengan bangga je dia cakap kat kawan-kawan dia, I puasa tau hari ni. Husband I pun puasa. Padahal suami dia pukul 1 duduk mata kedarah nasi entar. Duduk makan kat pejabat ngak. Balik ke rumah buat muka welfare pula laki dia. Aduh, hari ni abang lapar betul lah Leha. Mengenangkan Leha puasa, abang puasa jugalah. Padahal tuan-tuan bukannya dia puasa. Tapi muka penipu tu, nampak benar nipu je tuan-tuan. Sekurang-kurangnya bila kita berjamaah, menjadikan rumah tangga kita seronok. Yang kedua, makan berjamaah. Makan berjamaah. Cuba tuan-tuan tengok zaman kita kecil-kecil dulu. Saya ni budak Felda. Elektrik tidak ada. Bila malam-malam nak makan, adik-beradik dengan mak ayah berkumpul dekat dalam hidangan. Lampu pelita di tengah-tengah. Punya rapatnya hubungan kekeluargaan. Hanya dengan pelita itulah menjadikan terang makan nasi. Rapat sungguh. Habis sembahyang isyak,
Adik-beradik semua berkeliling dengan pelita tadi buat kerja sekolah. Asap jelaga hitam tu naik ke muka. Sampai sekarang hitam muka. Cuba tuan-tuan tengok dulu-dulu. Daripada pelita, kemudian beli lampu geslin. Tengok bapak tiri saya duk menyalakan lampu geslin. Begini duk pam. Daripada dia punya sumbu macam kelambu tu, daripada nipis tiba-tiba dia kembang, keluar api, keluar cahaya, terang. Kemudian bapak tiri saya gantung tengah-tengah rumah, seronoknya. Bila sejam tak sampai, malap pula lampu tu. Saya panggil abah lampu malap. Dia buat turun pula, saya pula pam pula pam. Seronoknya masa itu. Buat kerja sama-sama, buat kerja sekolah sama-sama, makan sama-sama, sebab hanya ada pelita dan lampu geslin. Rapat. Sekarang cuba tuan-tuan tengok, dah tak rapat. Televisyen, setiap bilik tidur ada TV. Mak satu TV, anak satu TV. Dulu satu TV, satu keluarga tengok. Sekarang satu rumah ada 3 TV. Kadang-kadang satu rumah ada 5 handphone. Masing-masing tengok TV daripada handphone. Di mana rasa lagi bahagia sekarang tuan-tuan? Makan nasi dah masing-masing punya bilik tidur. Lampu masing-masing bilik dah ada dah. Kawan ni tutup pintu, kawan ni kunci pintu. Masing-masing hal masing-masing. Napsi-napsi. Tak seronok dah. Jadi mungkin sampai dah masanya tuan-tuan kita kena blackout balik. Jadi tak usah bayar bil TMB tuan-tuan. Biar gelap, sebulan gelap. Semua menghadap pelita. Gamak-gamaknya kita nak jadi macam tu juga. Adakah kita nak balik pada zaman dulu baru kita nak rasa mesra? Tidak. Walaupun kita dah macam ni punya maju sekarang, gunakan untuk kebahagiaan kita. Makan berjamaah, semayang berjamaah, mandi berjamaah, bercakap. Saya ada anak saya pun ada handphone, saya pun ada handphone. Tapi bila saya balik ke rumah, pantang saya apa? Masing-masing bawa handphone. Tak. Bila ayah balik, mama balik, semua balik, handphone tinggal dalam bilik. Makan nasi, jangan siapa bawa handphone. Tengok TV, jangan siapa bawa handphone. Berbual, jangan siapa bawa handphone. Masa semayang, jangan siapa bawa handphone. Dengan keluarga, handphone simpan sebelah. Baru kita rasa seronok. Sebab tuan-tuan kita hari ni tak boleh tinggal handphone. Tengah semayang pun. Cuba tuan-tuan tengok orang semayang. Allahu Akbar. Tengah duk baca Fatihah, boleh dia gagau poket. Ada handphone. Astaghfirullahalazim. Kita ingat dia gagau apa? Rupa dia gagau handphone. Cuba tuan-tuan tengok orang lepas semayang. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau dulu lepas solat orang cari tasbih berzikir. Hari ni lepas solat tuan-tuan, dia lunjuk kaki dia ke depan. Rupa nak cari handphone tuan-tuan. Sampai dia sepak punggung orang depan. Cuba tuan-tuan tengok sekarang, handphone tak boleh pisah. Ada yang sembahyang tuan-tuan, handphone dia letak atas lantai surau, atas kapet. Bila letak, dia face dia pula, muka handphone ni betul-betul tak di atas. Tengah kita tahiyat, handphone dia bunyi. Keluar gambar pula, kita pun tengok gambar apa? Nampak tak? Tak khusyuk kita sembahyang sekarang. Duk keluar gambar waktu call tu. Oh, cantik gambar dia. At-tahiyatul mubarakah. Sat lagi handphone sebelah pula. Oh, sama gambar dia. Begini tuan-tuan. Boleh tak kita duduk dalam surau ni tuan-tuan, kita off sekejap handphone. Waktu kita nak dengar khutbah, diam sekejap handphone. Waktu imam baca khutbah, tumpulah pada imam. Allahu Akbar. Saya kalau baca khutbah, kalau ada orang tidur, saya tegur. Lantak. Saya tegur Pak Mat. Pak Mat, khutbah ni jangan tidur. Dia tidur. Abang, tolong kejut dia abang. Pak Mat ni minggu depan sama ada tak tidur atau tak datang langsung. Tu je tuan-tuan. Dua benda ni. Kalau budak-budak bercakap,
Saya kata, adik-adik, tolong diam sekejap. Minta tolong. Ahli jawatan kuasa, minta tolong, duduk kat belakang, diri, tengok budak-budak ni jangan bercakap. Sebab ni sembahyang. Kalau kita tak boleh renggang daripada dunia, apa makna sembahyang kita ni, tuan-tuan? Yang ketiga, yang saya minta, kalau tuan-tuan nak keluarga bahagia, tolong tunaikan tanggungjawab masing-masing. Isteri tolong tunai tanggungjawab masing-masing. Suami tolong tunai tanggungjawab masing-masing. Berikan hak masing-masing. Tuan-tuan baca dalam kitab. Siti Aisyah kata apa? Apa kata Siti Aisyah? Kata Siti Aisyah, kalaulah debu ada pada kaki suami dan engkau nak bersihkan debu yang ada pada kaki suami dengan muka engkau lap dengan muka engkau, belum sempurna lagi hak seorang suami pada isteri dia. Bukan maknanya abang, kalau hari ni kaki abang kotor, tak atas meja, leha, lap dengan muka. Bukan. Maksudnya, kalau ada isteri sanggup buat macam tu, belum sempurna lagi. Subhanallah. Sampai Nabi cakap, mana-mana laki-laki, kalaulah ada lelaki yang berdarah hidung dia, yang bernanah dia, isteri tak lap dengan tisu, isteri tidak lap dengan kapas, isteri lap dengan lidah. Bila jerawat suami dia pecah, Allah, jerawat abang pecah lah leha, ambil sekejap tisu. Tak apa abang, biarlah saya jilat dengan lidah. Kalau ada lah orang perempuan macam tu, kata Rasulullah, belum habis lagi tanggungjawab dia. Bukan maknanya abang-abang lepas ni kalau ada nanak, leha ni kudih aku ni, lap, Ustaz Kazim cakap macam tu. Janganlah faham macam tu. Kalau ada lagi isteri buat, memang tak ada lah. Kalau ada pun belum sempurna lagi. Nak tunjukkan betapa besarnya hak suami di samping isteri. Sebab tu akak-akak bila kita kahwin dengan suami kita, sempurnakan hak dia. Apa hak dia, Ustaz? Hak suami pada isteri senang je akak. Oi. Nombor satu, akak taat pada suami akak. Dah. Taat. Bukannya susah. Jangan keluar rumah. Baik abang. Masak nasi. Baik abang. Jangan masak. Baik abang. Jangan tengok TV. Baik abang. Tak. Taat saja. Sign. Sign apa? Sign lah. Tak nak sign. Oh, nampak. Yang tu berat sikit Ustaz. Nak sign tak sign. Nak sign tak sign. Nak faham? Tak faham sudah. Nombor satu, taat kepada suami. Nombor dua, apa dia? Layan suami. Itulah tanggungjawab isteri. Bukannya banyak pun. Layan je. Layan saja. Suami balik penat-penat, layan saja. Sebab tu isteri tak boleh masam pada suami dia. Kalau suami tadi balik, isteri masam, kira derhaka. Hanya perlu layan saja. Sampai Nabi cakap, kalau suami berhajat, walaupun sedang menunggang unta sekalipun, akak-akak kena bagi. Bukan maknanya balik pada kerja, sampai dekat hutan Limpo Apang tu, leha, abang berhajat pula lah leha. Tengah-tengah hutan tu buat tuan-tuan. Bukan macam tu. Maksudnya kalau suami berhajat, bagi tu saja. Yang lain-lain tu tanggungjawab suami pada isteri dia. Abang-abang, tunaikan tanggungjawab kepada mereka. Nafkah makan minum bagi clear. Nafkah makan, abang beras habis, sekarang juga abang beli. Abang gas habis, sekarang juga abang pikul. Jangan kita tangguh benda itu. Abang ikan habis, sekarang juga abang pergi mancing. Seminggu baru balik tuan-tuan. Dia mancing di mana tak tahu. Tanggungjawab bagi makan, tanggungjawab bagi minum, tanggungjawab pada pakaian. Abang, serkup saya hilang, ganti baru. Abang, serkup kepala saya koyak, start motor, pergi kedai RM2, beli 10. Nah, serkup kamu. Yang serkup yang lama ni, simpan kat dapur buat penapis kopi.
Nanti kalau jiran datang, boleh kita tapis. Jiran bila nak minum kopi, dia tengoknya. Berminyak kopi kau ni. Nampak tu. La ilaha illallah. Yang ketiga, apa dia? Keselamatan pada isteri. Hak mereka, abang-abang kena bagi. Hak dia. Abang, semalam ada orang goncang pintu kita, abang. Saya takut, bang. Dia ketuknya main-main, abang. Saya takutlah, abang. Tak apa, nanti abang pakai safety door untuk awak. Abang buat gerai untuk awak. Nak jaga keselamatan. Abang, saya ni tak sihat, abang. Bawa dia jumpa doktor. Kamu ni tak sihat lah, apalah. Makan Panadol udahlah. Dah Panadol dah sepapan saya makan, abang. Itu yang tak sihat. Orang sebiji, engkau sepapan. Semuanya salah dia buat. Yang seterusnya, memberikan pendidikan ilmu kepada isteri. Itu hak isteri. Kalau isteri tak belajar, wajib tuan-tuan hantar dia belajar. Ni surau kita ni ada kuliah untuk muslimat. Suruh dia datang. Jangan sampai bila dia tanya, abang tak boleh jawab. Saya pergi Mekah bulan 9 hari tu. Satu isteri umur dah 60 lebih datang haid. Lepas dia minum air zam-zam, keluar haid. Dah lama dah pencin tak ada haid. Ada haid pula. Dia tanya pada suami dia, abang, ni darah apa ni? Mana kau tahu engkau punya? Bayangkan seorang suami jawab, mana aku tahu engkau punya? Mana boleh suami cakap macam itu? Abang, tolonglah tanya Ustaz Kazim, ni darah apa? Malu aku tanya, engkau lah tanya. Isteri dia pula datang jumpa saya, Ustaz. Suruh suami malu. Makcik juga kena datang, Ustaz. Ni darah apa, Ustaz? Makcik dah lama pencin. Keluar balik darah ni, Ustaz. Makcik nak buat umrah macam mana, Ustaz? Abang-abang kena jawab persoalan ni. Sebab bila ada ustaz di surau ni mengajar bab haid dan nifas, berapa ramai yang anak murid jawab, tak habis-habis haid dengan nifas je pun. Yang belajar pun tak ada haid. Ya Allah. Selalu tak kita dengar macam itu. Bila ustaz buka bab fiqah, malam ni kita belajar bab haid dan nifas. Kita ngutuk ustaz tu. Yang belajar pun semua pencin pun. Apa punya ustaz ni? Buatnya upah tadi umur 70, datang haid. Macam? Nak kata apa? Benda ilmu jangan condemn. Benda yang berkaitan dengan ilmu jangan condemn. Orang kita sekarang ni tuan-tuan suka condemn. Bila nak rasa bahagia? Bila rumah tak bahagia, datang ke surau pun tak bahagia. Kenapa di surau tak bahagia, tuan-tuan? Sebab kadang-kadang di rumah tak bahagia. Bergaduh dengan suami, bergaduh dengan isteri di rumah, datang ke ofis, bergaduh di ofis. Yang banyak bergaduh, marah-marah di ofis. Cuba cek. Kamu bergaduh dengan bini kamu? Kau bergaduh dengan isteri kau, apa yang kau bawa ke ofis? Bergaduh di pejabat, membawa sampai ke rumah. Orang ni dia tak betul lah, tuan-tuan. Yang anak-anak yang bermasalah di jalan raya tu, tuan-tuan, kebanyakan dia bermasalah daripada rumah. Terbiar di rumah. Saya jumpa dengan satu budak 12 tahun. Mak dia bawa saya. Dia bawa anak dia umur 12 tahun, sehari 2 kotak rokok dia balun. Bayangkan tuan-tuan, budak 12 tahun merokok 2 kotak sehari. Dia kata, Ustaz, tolonglah jampi anak saya ni. Saya kata, nak jampi apa kau? Saya bukan bomo. Yang inson mata kaji, semua ringseng, yang tu boleh lah saya jampi. Akak kena bawa anak akak ni pergi ke hospital bahagian ketagihan merokok. Mereka ada cara menyelesaikan masalah anak akak. Kita kalau ada masalah, selesaikan di tempatnya. Fas'alu ahla zikr in kuntum la ta'lamun. Ni dia bawa gambar kucing. Dia kata, Ustaz, kucing saya hilang. Soalannya, Ustaz tolonglah buat sembahyang hajat. Kucing saya dah seminggu hilang.